kita akan berhadapan dengan satu konflik yang jauh lebih besar, tuan-tuan. Kalau tak ditangani dengan baik ni, kita akan berhadapan dengan masalah yang sangat-sangat besar. Siapa pun perintah kita, kita tak nak kan, semata-mata nak pegang Putrajaya. Kita nak mereka ada idea, mereka ada perancangan, mereka ada pendekatan untuk membangunkan kembali negara satu aspek, mengeluarkan Malaysia daripada COVID-19. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik. Takbir, Allahu akbar. Allah Maha besar, kita kecil je. Kalau kita pegang prinsip tu, negara kita tak seteruk ni. Yang mencaturkan negara kita umat Islam, tuan-tuan. Kita tak tahu ketika mereka mencaturkan negara, kat mana mereka campakkan Quran dengan sunnah. Ulama-ulama senyap je, tak nak bercakap. Sekarang negara kita tengah panas ni, tuan-tuan. Kita sedang berada di satu gelombang yang sangat besar. Kalau tak berhati-hati, kita akan ada isu yang lebih besar daripada apa yang kita sedang lalui, isu COVID ni. Masing-masing tak nak mengalah, masing-masing nak tunjuk besar kepala. Yang maha besar tu Allah, bukan diorang. Kepimpinan ni datang dan pergi. Yang nak ganti pun orang Melayu juga. Bukan kita nak panggil orang kafir pergi duduk ke atas tu. Yang kita nak pemimpin Melayu yang pegang Islam, yang bukan bercakap tapi tak buat. Kita nak pemimpin Islam yang benar-benar menghidupkan agama, yang benar-benar takut pada Allah. Kita nak pemimpin Islam yang benar-benar menghidupkan Islam dalam keadaan yang penuh kritikal sekarang, dalam keadaan penuh cemas. Kalau tak diuruskan dengan baik negara kita, tragedi besar akan berlaku. Saya lihat benda ni benda besar. Sudahlah kita melihat kematian berlaku setiap hari. Angka positif yang tak mampu diuruskan, yang tak mampu diredakan. Kesusahan rakyat yang semakin meluap-luap, semakin meningkat. Kemiskinan bertambah. Apa guna perjuangan sebelum ini mengurangkan, membasmi kemiskinan? Tiba-tiba datang COVID. Kita tak mampu nak atasi, kita tak mampu nak uruskan. Negara kita kelam kabut. Negara kita, kadang-kadang saya tengok orang uruskan persatuan jauh lebih baik daripada uruskan negara sekarang. Kelam kabut. Pemimpin penakut, tak nak bertanggungjawab, tak nak berhadapan dengan masalah. Tak habis-habis buat pertemuan demi pertemuan, nak pancing, nak undi, nak lobby. Otak mereka dah tak ada. Rakyat tengah susah. Kamu habiskan banyak masa bercakap mencaturkan politik negara. Negara benar-benar susah. Kalau kamu benar-benar pegang Quran dengan sunnah, sayang sekali yang di atas semua tu bagi orang Islam. Kalau kamu benar-benar pegang Quran dengan sunnah, negara tak macam ni, negara tak punah. Kita dengar berita yang terkini, Raja yang di Pertuan Agong sedang bertemu dengan ketua tentera dan juga polis itu yang kita dengar. Wartawan-wartawan sedang menghidu satu yang akan berlaku, maka berkumpul banyak di depan istana negara. Saya nampak sangat sedih lah, sangat menyedihkan. Kerana kepimpinan kita orang Melayu Islam begini jadinya, begini parah. Ini bukan cerita isu blok sana blok sini pengaruh rakyat. Saya rasa ini bukan isu tu. Pada pandangan peribadi saya, rakyat tengah susah. Rakyat nampak, rakyat lalui sekarang, bukan rakyat dengar. Dulu UMNO tewas, UMNO tumbang kerana kita dengar cerita-cerita di blok lain dan kita termakan, kita yakin. Jadi jatuh. Contohnya, sekarang rakyat benar-benar susah. Rakyat benar-benar derita. Jadi kita perlukan satu penyelesaian yang sangat baik lah. Penyelesaian yang sangat bijak. Nabi ajar. Sekarang kita gunakan apa yang saja Nabi ajar. Kembali, satu ada musyawarah,
kan, ada pertemuan antara kedua belah pihak untuk selamatkan negara. Bagi saya, kepimpinan ni tukar ganti. Rakyat yang susah. Siapa pun pemimpin kat atas besok, rakyat ni nak nak bangunkan balik semangat rakyat, nak pulihkan balik keyakinan yang terkesan, keyakinan yang terlucut, terlondeh, bukan mudah. Nampak tak Siapa nak bertanggungjawab? Saya dapat maklumat daripada kawan-kawan, daripada teman-teman, kes isu murtad juga semakin rancak. Isu murtad juga semakin kuat. Kita dapat maklumat bahawa orang keluar Islam juga semakin kuat. Ini benda tak dapat ditangani sebab kita disibukkan dengan benda-benda bodoh macam ni. Pemimpin lebih sayang kepimpinan mereka. Kita jadi pemimpin, kita jadi pengikut yang taksub, sayang sangat pemimpin kita. Nampak tak, kita taksub kepada pemimpin kita yang jelas-jelas ini adalah satu tragedi yang paling besar. Sampai ke tahap hospital pun tak ada katil. Hospital dah tak ada tempat nak simpan jenazah, tempat simpan mayat. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita konspirasi. Ini bukan cerita ciptaan rekaan. Dia benar-benar berlaku. Sepatutnya tak perlu ada individu-individu, NGO yang datang membantu bagi kontena. Dan kalau kerajaan stabil, kalau kerajaan mempunyai perancangan yang begitu rapi, takkan tak ada mesyuarat, takkan tak ada pertemuan dengan KP setiap hari lorat keluar TV cerita tentang KP ketua pengarah kesihatan, setiap hari keluar TV nak cerita tentang berapa ramai mati, berapa ramai yang kena positif, tapi katil tak cukup. Nampak tak? Oksigen tak cukup pun terpaksa pakai kontena. Ini benda yang sedang berlaku. Mereka dah jadi macam orang politik. Allahu Akbar. Ini sedang berlaku di negara kita yang kita cinta. Kita tak peduli. Kita nak satu perancangan yang rapi, perancangan yang tuntas, perancangan yang komprehensif, perancangan yang jelas bagaimana nak bangunkan negara kembali, nak fight dengan COVID-19. Permainan politik yang berpandangan mengheret rakyat ke satu tahap yang lebih dahsyat. Kita akan berhadapan dengan satu konflik yang jauh lebih besar, tuan-tuan. Kalau tak ditangani dengan baik ni, kita akan berhadapan dengan masalah yang sangat-sangat besar. Siapa pun perintah kita tak nak semata-mata nak pegang Putrajaya. Kita nak mereka ada idea, mereka ada perancangan, mereka ada pendekatan untuk membangunkan kembali negara satu aspek, mengeluarkan Malaysia daripada COVID-19. Dah tak nak lagi dah, dah tak nak lagi lah perkataan-perkataan satu dunia kena. Maka kita pun sama lah, dah tak nak lah benda ni semua. Kita tak boleh gunakan formula bodoh macam tu. Orang lain susah, kita susah, terima je lah. Bukan macam tu. Kita tak boleh ratib macam tu. Nampak tak, kita duduk di kawasan setinggan. Berapa ramai orang berjaya walaupun duduk kawasan setinggan sebab dia tak ada ratib. Semua orang susah, maka kita terpaksa terima kehidupan kita macam ni. Tak boleh macam tu. Hidup kena reda, tapi kena bangkit. Allah bagi kita akal untuk fikir, bukan untuk jadikan alasan. Nampak tak, satu dunia kena COVID, maka Malaysia macam tu lah kena. Tapi satu dunia kena COVID, adakah nilai mata wang mereka seteruk Malaysia? Nampak tak, adakah ekonomi negara-negara lain yang kena COVID juga sedahsyat Malaysia? Pasaran saham yang sedang kita lalui sekarang, adakah seteruk negara-negara lain? Nampak tak? Jadi benda ni tak boleh nak ratib. Kalau semua negara kena, maka kita pun samalah, terpaksa terima. Rumah yang berbeza, rumah kita, rumah sebelah, rumah depan, rumah kanan, semua tu rumah, tapi kehidupan kita berbeza. Budaya kita berbeza, cara kita menangani masalah dalam rumah kita berbeza. Nampak? Sebab tu perkara yang akan berlaku sehari dua ini, bermula ini, adalah perkara-perkara yang sangat besar yang akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Sama ada ia menjadi membawa kita ke arah kebaikan atau menghancurkan harapan kita, masa depan anak bangsa kita, dan menyulitkan lagi keadaan. Kita tak pasti. Rasa yang lazat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis. Pak Lis Coffee, dapatkan segera.